Assalamualaikum, saya Nadira binti Mak Razi, nombor metrik 253424 dari kelas BER Kaedah Penyelidikan Kumpulan C. Ingin membuat cadangan penyelidikan mengenai impak COVID-19 terhadap sosial ekonomi pasar malam, peniaga pasar malam di Pulau Pinang. Pertama, mengenai pengenalan. Negara melangkah ke fasa baru pembangunan bagi merealisasikan aspirasi untuk menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Kepesatan ekonomi sesebuah negara banyak bergantung kepada usaha perniagaan yang dijalankan. Perniagaan yang dijalankan banyak membantu dalam meningkatkan sesebuah ekonomi negara. Seseorang peniaga mestilah membangunkan diri dan perniagaan mereka agar berupaya untuk bersaing di peringkat yang lebih tinggi. Rentetan itu, kebanyakan masyarakat, terutamanya lapisan B40, mengambil alternatif ini bagi meningkatkan atau bagi menampung perbelanjaan harian mereka dengan menjalankan perniagaan pasar malam di kawasan yang berdekatan. Seterusnya ialah latar belakang kajian. Bisnes pasar malam adalah kegiatan urus niaga yang diadakan secara berkala. Kebiasaannya, ia diadakan pada waktu petang sehinggalah pada larut malam. Ia merupakan sejenis perniagaan pasar jalanan yang terdapat di Malaysia, Singapura dan Indonesia yang biasanya berada di kawasan perumahan. Pasar malam wujud disebabkan oleh permintaan daripada pihak peniaga untuk menambah pendapatan mereka dan pada masa yang sama untuk memberikan peluang kepada pengguna untuk membeli pada harga yang lebih murah. Ini disebabkan perniagaan kecil-kecilan seperti pasar malam semakin meningkat jumlahnya di bandar maupun di luar bandar, serta ia menjadi penyumbang kepada sumber pendapatan dalam negara dalam kalangan peniaga kecil. Tambahan pula, aktiviti pasar malam ini juga dapat memperkukuhkan lagi hubungan sosial di antara masyarakat kerana melibatkan pelbagai bangsa dan agama. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai penyataan masalah. Namun begitu, perkembangan ekonomi bagi suku tahun 2020 terjejas akibat penularan penyakit berjangkit yang dikenali sebagai pandemik coronavirus 19 bermula pertengahan bulan Mac. Keadaan ini sememangnya telah menjejaskan pertumbuhan ekonomi negara, terutamanya kepada premis kecil dan di negara Malaysia. Susulan dari period itu, Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin telah mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan iaitu PKP bagi menyekap penularan wabak ini daripada terus merebak. Sorotan dari apabila kerajaan memulakan Perintah Kawalan Pergerakan ini, impaknya kini mula dirasai oleh usahawan atau peniaga kecil seperti peniaga pasar malam. Ada segelintir peniaga terpaksa menutup gerai jualan akibat COVID-19 disebabkan mereka tidak mahu mengambil risiko terhadap kesihatan mereka dan juga pekerja yang terlibat dalam sektor perniagaan mereka. Seterusnya ialah objektif kajian. Objektif kajian terbagi kepada dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum secara keseluruhannya ialah kajian ini bertujuan untuk melihat impak COVID-19 terhadap sosial ekonomi peniaga pasar malam di Pulau Pinang. Manakala objektif khusus ialah untuk mengkaji apakah sumbangan perniagaan pasar malam terhadap ekonomi Pulau Pinang. Kedua,
untuk mengenapasi apakah faktor-faktor yang mendorong masyarakat terlibat dalam perniagaan pasar malam, dan ketiga, untuk mengkaji impak positif dan juga negatif COVID-19 terhadap peniaga pasar malam. Seterusnya ialah kepentingan kajian. Seterusnya ialah kepentingan kajian, iaitu meningkatkan pendedahan masyarakat terhadap sumbangan perniagaan pasar malam sebagai alternatif lain bagi menjana pendapatan sampingan untuk menampung kos sara hidup. Selain itu, ia juga menerangkan kepada pihak yang berkepentingan mengenai faktor yang mendorong peniaga pasar malam terlibat dalam perniagaan ini. Dan juga yang ketiga ialah menggalakkan masyarakat mula melibatkan diri dalam sektor perniagaan ataupun bidang perniagaan ini dan melahirkan usahawan yang cemerlang di masa akan datang. Bab kedua ialah sorotan karya. Pertama ialah konsep kajian. Pasar malam merupakan konsep pasar atau bazar yang perniagaannya dimulakan pada waktu petang sehingga pada waktu malam. Pasar malam memudahkan penduduk terpandang untuk membeli barang keperluan di pasar malam yang berdekatan. Menurut Muhammad Faisal Ibrahim dan Soh Kok Leong 2003, pasar malam dikategorikan sebagai pasar atau gerai yang bergerak, susunan gerai yang memanjang, menyusuri jalan dan menggunakan tapak awam atau persendirian. Seterusnya ialah perniagaan pasar malam juga ditakriskan sebagai aktiviti penjajahan walaupun ia semi-statik ataupun bermusim. Pasar malam ini menjalankan perniagaan komoditi pengguna yang luas dari makanan dan juga barang-barangan bukan makanan yang beroperasi sekali atau 2 kali seminggu di tempat yang berlainan. Seterusnya ialah kajian lepas. Kajian lepas terbahagi kepada 3, iaitu akan melihat mengenai sumbangan perniagaan pasar malam terhadap ekonomi berpinang. Kedua, mengenai faktor-faktor yang mendorong masyarakat terlibat dalam perniagaan pasar malam. Ketiga ialah impak positif dan negatif COVID-19 kepada peniaga pasar malam. Pertama ialah mengenai sumbangan perniagaan pasar malam, iaitu aktiviti peniaga pasar malam adalah penyumbang kepada industri kecil dan sederhana yang mempunyai nilai ekonomi. Peranan yang dimainkan oleh peniaga pasar malam amatlah besar dan menjana ekonomi. Industri ini menghasilkan pekerjaan yang memerlukan pelbagai kepakaran dan pendidikan, kekuatan hubungan dalam komuniti kekeluargaan, menghalang kehilangan populasi, menarik kepakaran dan pelaburan dalam komuniti dan menghasilkan kestabilan yang berpanjangan. Menurut Mino dan Carlos 2003. Seterusnya ialah faktor yang mendorong masyarakat terlibat dalam perniagaan pasar malam. Knowles dan White 1995 mendapati hasil dan keuntungan adalah menjadi faktor yang mengembangkan perniagaan kecil, di mana hasil yang dimaksudkan adalah tunai yang diterima dari hasil jualan atau perkhidmatan yang diberikan. Seterusnya ialah impak positif dan negatif COVID-19 kepada peniaga pasar malam, iaitu krisis wabak sindrom pernafasan akut novel coronavirus atau lebih dikenali sebagai COVID-19 yang mula dikesan di Bandaraya Wuhan, China pada Disember 2019 telah menular secara global ke lebih 200 buah negara termasuk Asia, Eropah, Amerika dan Australia. Wabak ini telah dikategorikan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia apabila menunjukkan bilangan jangkitan dari manusia semakin bertambah hari ke hari. WHO. Terdapat beberapa laporan di media tentang kesan PKP kepada perniagaan kecil, terutamanya dalam sektor pertanian. Pekebun kecil misalnya mengalami masalah terputus pendapatan harian akibat meratanya pengagihan yang terjadi disebabkan oleh penutupan operasi sektor sokongan, ketersediaan pekerja dan rizal tunai yang merosot, menurut Di Zulkifli 2020 dan Ahlin 2020.
Seterusnya ialah metodologi kajian. Metodologi adalah kaedah bagaimana sesuatu kajian dijalankan, meliputi langkah dan tata cara yang digunakan untuk mencapai semua objektif kajian. Ia melibatkan hipotesis, teknik, instrumen dan skop kajian yang digunakan untuk mengumpul, menguji dan menganalisis maklumat dan data kajian. Menurut Fuad Muhammad Barawi 2017. Dan menurut Kamus Dewan Bahasa juga, edisi keempat 2015, metodologi bermembawa maksud sistem yang merangkumi kaedah dan prinsip yang digunakan dalam sesuatu kegiatan atau disiplin. Seterusnya ialah hipotesis kajian. Hipotesis adalah andaian yang dibuat oleh pekaji tentang hasil kajian berdasarkan objektif kajian. Hipotesis juga menyatakan hubungan secara langsung berdasarkan pemboleh ubah yang diwujudkan, iaitu dua atau lebih pemboleh ubah dalam sesuatu kajian. Berdasarkan kajian yang dijalankan, hipotesis nol iaitu HN dan hipotesis alternatif HA telah dibentuk. Seterusnya ialah teknik kajian. Teknik kajian terbahagi kepada 4, iaitu sumber data, bentuk soal selidik, kaedah pengumpulan maklumat dan data, dan terakhir kaedah analisis data. Sumber data terbahagi kepada 2, iaitu data primer dan data sekunder, manakala kaedah analisis data terbahagi kepada statistik deskriptif. Seterusnya ialah instrumen kajian. Instrumen kajian terbahagi kepada peralatan, perisian komputer dan perkakasan. Bagi memudahkan pengaji untuk melakukan pengiraan data responden berdasarkan borang soal selidik, pengaji telah menggunakan beberapa peralatan, perisian komputer dan perkakasan. Antara thumb drive dan komputer digunakan sebagai perkakasan oleh pengaji untuk sepanjang tempoh kajian, manakala perisian komputer yang digunakan adalah Microsoft Word, SPSS, Microsoft Excel bagi mengumpul maklumat data dari soal selidik yang telah dijalankan. Kemudian data tersebut dipersembahkan dalam bentuk cartapan ataupun graf. Seterusnya ialah skop kajian. Mempunyai 3 skop, iaitu sasaran kajian, kawasan kajian dan jangka masa kajian. Yang pertama ialah sasaran kajian. Sasaran kajian meliputi responden dan sampel. Responden ialah kajian ini melibatkan kawasan kajian di Pulau Pinang serta memberi fokus hanya kepada peniaga pasar malam kepala batas sahaja. Manakala sampel iaitu jumlah peniaga pasar malam adalah ramai. Sampel kajian hanya mengambil kira seramai 60 orang sahaja. Kawasan kajian meliputi pasar malam kepala batas. Pasar malam ini dipilih kerana memudahkan pengaji untuk mengumpul maklumat dan data secara langsung dan sumber serta memudahkan penganalisis untuk dijalankan dengan penganalisis dijalankan dengan tepat. Manakala jangka masa kajian ini dijalankan selama sebulan, bermula dari tarikh 14 April 2020 sehinggalah 13 Mei 2020. Kesimpulannya, urutan kajian dari bab 1 hingga bab 3 penting dan perlu diikuti supaya tidak berlaku kesilapan dalam menjalankan kajian ini. Kajian ini juga menggunakan kaedah kuantitatif untuk mendapatkan data kajian. Penekanan lebih kepada kaedah kajian diutamakan supaya kajian ini dapat dijalankan dengan mudah dan sistematik. Dan akhir sekali, data yang diperoleh akan dikumpul dan dianalisis dengan terperinci. Sekian, terima kasih.